Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan mukhtasar kitab ringkasan kitab perbincangan tentang haji, perbincangan tentang haji. Bab kewajipan haji bagi orang yang sudah wajib melaksanakannya. Imam Syafi'i berkata, dalil asas, dalil pokok tu maksudnya dalil asas yang mewajibkan haji secara khusus terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut tentang haji ini bukan hanya dalam satu tempat dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim AS. Ini suratul Hajj ayat 27, suratul Hajj ayat 27. Misalnya maksud dia di sini, maksud dia boleh rujuk lah, boleh rujuk. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Sebenarnya ayat ni dia, maksud ayat ni Allah SWT sebut dalam ayat ni, kalau kita nak ambil satu poin lah, bahawa mengerjakan haji ni dia merupakan satu kesanggupan. Mana umat Islam akan pergi, yang mana kalau kita tengok misalnya orang Pakistan naik bah dia sampai Mekah tu, biasa kita jumpa ke bah warna hitam tu, naknya susah. Kalau dulu lah, kalau kita baca sejarah dulu dalam buku kitab-kitab berkenaan haji, jalan kaki berbulan-bulan. Imam Bukhari tu berbulan-bulan dengan mak dia, satu hala dengan mak dia, abang dia, dah adalah masyarakat dia, sehingga dia ada kekuatan. Daripada situlah dia terlatih, kata Imam Bukhari, untuk dia cari hadis berjalan sampai berbulan. Sebab apa? Pengalaman berjalan daripada Bukhara pergi ke Mekah, Madinah bersama mak dia, abang dia dan masyarakat dia lah. Banyak ada kekuatan. Mana orang zaman dulu kita ni naik kapal terbang, berapa jam, 8 jam, 9 jam direct ke Jeddah tu. Tidak suka sangat lah. Tapi dulu naik kapal haji, jalan kaki, macam-macam. Ni lah, naik unta, naik apa kita kata, kuda, naik hemar, akan mari. Poin yang kedua daripada ayat ni anda tengoklah. Ayat ini menunjukkan bahawa tidak akan ada satu tempat di muka dunia yang menjadi tempat tumpuan manusia melebihi Mekah, Madinah. Sebab Quran sebut orang mari dengan unta kuruh, mari segenap penjuru alam ini. Ini dalil yang paling utama lah. Yang ketiga, hadis ni juga, ayat ni juga menunjukkan bahawa amalan haji ni dia merupakan amalan yang kita warisi lah daripada Nabi Ibrahim AS. Baik, ni dalil dia. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, ayat yang menerangkan tentang kewajipan haji bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya, ini dalil dia lah. Dalil dia maksud dia mengerjakannya haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitillah. Itu walillahi 'alan nas, walillahi 'alan nas.
walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalil dia. Ini boleh rujuklah ayat Ala Imran ayat 97 ni. Mengerjakan haji ni merupakan kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang mampu boleh pergi ke Baitullah. Jadi sesiapa yang boleh pergi tapi tak mahu pergi, itu maksudnya mengingkari itu. Boleh pergi, ada kemampuan tapi tak mahu pergi kerana engkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yakni Allah tidak perlukan kepada seluruh makhluk. Alam semesta tu maksudnya seluruh makhluk. Kalau kita perhatikan ayat Quran, tiba-tiba Allah sebut Allah Maha Kaya, maknanya perbuatan dia tu tidak menjejaskan Allah pun. Lepas tu Allah nak hukum dia boleh bila-bila masa. Kalau kita bercakap Kelantan, mana aku tidak perlu padamu, tak sudah agah lah, seolah-olah begitu. Tapi ayat-ayat sebegini sebenarnya kalau mengikut kaedah Syah Waliullah Ad-Dehlawi, dia kata, cuba kita perhatikan, sebut aja tiba-tiba hujung ayat, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Uslub macam ni banyak dalam Quran. Jadi maknanya engkar di sini dia lebih kepada tolak kerana sombong. Allah kata aku tak perlu kepadamu, tak suruh sombong lah. Tu Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, kewajipan haji bersifat umum, iaitu untuk seluruh orang yang sudah balik dan mampu menempuh perjalanan dengan selamat, maksudnya sudah balik. Ada orang tanya, kenapa anak kecil yang belum balik tapi dia boleh pergi, boleh mengharungi perjalanan dengan ibu bapa dia lah misalnya kita tu, tapi tak wajib? Mudahlah jawabnya, sebab dia tidak balik, dia syarat balik. Kalau dia pergi tu maknanya boleh pahala pada ibu bapa dia, mengikut ulama kata boleh dia buat haji kecil. Cukup umur tu pun, cukup umur pun kalau masih di bawah penjaga, dia kena minta izin pula dalam ayat selepas ni. Tak apalah, jadi mudah jawabnya. Imam Syafi'i kata anak kecil yang belum balik tapi dia boleh pergi tu maknanya kan, dengan ibu bapa, dengan kita kata penjaga dia, apa jadi tidak wajibnya. Baik, maka jawabnya adalah dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mana Allah berfirman yang bermaksud. Ini boleh rujuklah ayat 59 ini. Sini pun anda buat catatan ni untuk wa idza balagal atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu, sampai akhir ayat tu. Apa maksudnya ayat ni? Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ni sebenarnya asal ayatnya minta izin kalau nak masuk. Bila budak tu sudah sampai umur baligh, nak masuk dalam bilik kena minta izin. Kalau kecil-kecil pakai tembok gitu ya, kita tahu tak? Tapi di segi pendidikannya bila sudah balik, misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i 15 tahun lah, dalam mazhab Syafi'i kena didik dia, bagi tarbiyah, ketuk pintu nak masuk rumah ni, nak masuk bilik khusus ketuk pintu, walaupun kita kata bilik ibu bapa, tu adab, tu balik. Hak ni pun begitulah juga. Bapa tak boleh sebab tidak balik. Kalau balik boleh lah, tu pun kena minta izin. Seperti mana orang yang balik nak masuk dalam bilik ibu bapa dia, kena minta izin, kena ketuk pintu. Ni pun gitu. Sudah boleh dah. Maknanya kewajipan dia bila balik tu, dia tertakluk pula pada keizinan penjaga ibu bapa tu. Hak kata tak perlu minta izin ni, orang yang sudah balik dan dia sudah berdikari, dia lepas daripada tanggungjawab ibu bapa tu. Tu tak perlu minta izin lah. Misalnya dia sudah berkahwin, lepas tu dia ada kehidupan sendiri dah, tidak terikat dah kita kata dengan ibu bapa tu. Tu lain cerita. Jadi maknanya boleh pergi tapi dengan minta izin. Kenapa anak-anak tadi tidak boleh? Maksud Imam Syafi'i sini kerana dia belum balik. Hak balik pun kena minta izin. Baik, seterusnya. Jadi ayat 59 surah An-Nur ini menjelaskan bahawa anak-anak yang wajib minta izin untuk masuk kamar orang tuanya adalah anak-anak yang sudah balik. Kalau tidak balik tak perlu minta izin pun. Jadi Allah menceritakan melalui ayat ini bahawa kewajipan meminta izin itu adalah bagi anak-anak yang sudah balik. Minta izin nak pergi Mekah, tu bagi yang balik. Kalau tak balik tak boleh pergi, kecuali ibu bapa dia bawa. Tak payah minta izin ke apa, ibu bapa dia bawa pergi. Sepuluh budak-budak kita tengok pergi Mekah tu, kadang-kadang duduk atas belakang ayah dia, tawah tak. Misalnya tu tak payah minta izin lah, pakai ibu bapa dia bawa pergi.
Lepas tu bagaimana kedudukan haji dia? Dia bincang selepas ni. Dia bincang selepas ni. Jadi kau haji budak-budak tu. Lepas tu kalau jadi pun tak pula tak payah buat dah lah bila masa besar akan datang. Hak tu dia ada perbincangan selepas ini. Baik. Dan Allah berfirman juga, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kahwin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih telah cerdas, yakni pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Jadi ayat-ayat sebegini nak menyatakan tentang balik tu. Balik dia cerdik. Lepas tu baru boleh pergi, baru jadi wajib. Tapi dia kena minta izin dulu kalau nak pergi masa umur tu, sebab dia masih di bawah penjaga. Wajib tu wajib dah. Tapi kalau dia sudah lepas daripada penjaga ibu bapa dia, sudah berdikari, dewasa dia, tu memang wajib tanpa minta izin lah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ni, ayat surah An-Nisa ayat 4 ni, Allah menyuruh kepada orang-orang yang memelihara anak yatim. Jadi maknanya orang yang jaga anak yatim itulah jaga harta dia. Dia kena serah harta anak yatim tu ketika anak tu telah balik. Ni pun perbincangan panjang. Sebab balik dengan cerdik ni lain. Kadang-kadang balik tak cerdik. Boleh kau serah harta? Tak boleh. Lepas tu baik kita tengok dia sampai perekat balik dah hulum. Hulum mana cerdik. Lepas tu nak serah semua ke harta dia. Kalau harta dia banyak, terah dulu sikit. Ulama kata tengok dia boleh guna. Dia pandai ke tak urus. Ni wis 1,000, habis 1,000. No. Wis 10,000 suruh tak boleh wis. Tu maknanya jadi kiasan dia adalah ayatnya kewajipan ini pertama sekali dia balik, iaitu kewajipan untuk haji. Tu kita bincang khusus bab haji. Cuma bagi yang masih di bawah penjaga ibu bapa, dia kena minta izin. Gitu. Begitulah juga. Jadi kiahnya kiah. Jadi cerdik itulah. Kemana cerdik tu? Supaya saat ni lah. Supaya anak yatim. Maknanya orang yang peringkat balik, mana dia terikat. Misalnya kiah anak yatim tadi, bila nak buih harta dia, kena pastikan dia balik dulu. Jadi maknanya balik tu kira sebuah satu tahap dia sudah terikat dengan hukum fardu tu. Dia nak ayat tu ya sebenarnya. Cuma terjemahan dia tu kena betul tu, dia ada silap terjemahan. Cuba tengok perenggan pertama, muka itulah perenggan pertama. Ana baca ni kesilapan ni ana betul tu. Bila tengok Arab tu lain. Cuba tengok ana baca dulu dia ni. Ayat tersebut menjelaskan bahawa anak-anak yang wajib, yang harus kenalah minta izin untuk masuk kamar orang tuanya. Sebab ayat tu berkait dengan minta izin untuk masuk dalam bilik bila anak-anak tu sudah balik. Jadi Allah menceritakan bahawa kewajipan meminta izin itu adalah bagi anak-anak yang sudah balik. Tu tak kena terjemah. Terjemah dia sebenarnya, jadi Allah menceritakan bahawa sabit kewajipan kepada seorang anak tu adalah dengan meminta izin bagi anak-anak yang sudah balik. Jadi nak ayatnya sabit kewajipan tu, bila dia nak pergi mengerjakan haji, dia kena minta izin. Sebab kalau hak budak-budak tak sampai balik tu, tak payah minta izin. Ibu bapa dia bawa pergi gitu ya, tak perlu minta izin sebab tak fardu. Tapi kalau sekiranya hak balik, maknanya sudah ada dah hukum fardu pada dia, sabit fardu, tapi dia kena minta izin. Sebab apa? Sebab dia masih dalam penjaga ibu bapa. Jadi dikiaskan minta izin untuk masuk bilik ibu bapa dia bila dia sudah akhir balik. Tapi kalau tidak akhir balik, pakai begitu lah. Dia kiah gitu. Ya? Kita berumur 23 tahun. Adakah dia boleh anggap sebagai balik? Tu balik hulum. Balik hulum maknanya dia sudah balik dah mati dah. Tak perlu minta izin. Cuma dia maklum kita tu sebagai orang panggil beradab lah. Dia boleh pergi gitu. Kalau kita tak izin pun dia boleh pergi. Boleh pergi tu. Sana dulu. Waktu mula. Orang sebaya tu tak ada orang pergi. Waktu tu lah. Ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Dia gini, atfal ni mana umur kita kata anak tu masih dalam jaga ibu bapa. Memang fardu, tapi kena minta izin lagi.
Tapi kalau anak tu sudah orang panggil 23 tu, dia besar, tak perlu minta izin. Cuma orang kita minta lah, tak rasa beradab lah. Kan dia royak mana nak pergi. Mau dia tak boleh sekat dah tu. Itu maksud dia. Tu sebab tu dia kiyah dengan minta izin masuk bilik, di mana anak di bawah jaga ibu apa, duduk dalam rumah ibu apa lagi. Gitu. Iyalah, mana duduk rumah ibu apa tu maksud anaknya masih dalam jaga maksudnya. Jaga tak guna duit ayah dah kan. Tak guna duit ayah dah. Duit sendiri. Itu maksudnya mana berdikari je. Itu maksudnya. Ada sikit-sikit. Iyalah. Tapi maksudnya istilah minta izin ini maknanya kira-kira di bawah jaga ibu bapa. Tu maksud dia nya. Minta izin nak pergi tu. Dia kiyah gitu. Kita kata apa kiyah dengan nak masuk, sebab ayat ni adab untuk masuk bilik sebenarnya. Jadi sebelum akhir balik, kalau tidak ketuk masuk gitu pun tak kata muka budak. Tapi bila sudah balik, misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i umur 15 lah, dia kena ketuk itu. Apa maksud? Maksudnya dia sudah ada atau hukum tu. Makna minta izin untuk masuk tu wajib tu. Kira-kira ni ada kefarduan dah. Ni pun gitulah juga. Ada dah kepada dia. Sebab apa? Sebab ada hukum dah kepada dia. Sebab dia sudah balik. Maknanya boleh pergi dah, wajib lah kepada dia. Cuma kena minta izin kalau nak pergi Mekah tu. Sama ada orang bawa kau, ikutlah. Kalau ayah dia bawa tu tak payah minta izin lah. Itu dia nak ayatnya. Cuma dia kiyah tu. Lepas tu dia mari pula kiyah dengan anak yatim tu, nak ayatnya hak balik tu. Kalau balik boleh suruh, maknanya sudah ada tanggungjawab, sudah ada fardiyah, tanggungjawab kefarduan tu. Kalau ada hak tu baru jadi hukum wajib pergi haji. Baik, kita kata umur 20 tapi tak sampai perekat cerdik lagi. Tak boleh harap, tak boleh. Setengah ulama kata. Tapi setengah ulama kata tak wajib dah. Cuma kena jaga dalam kawal. Dalam kawal. Nak ayat ni hukum wajib. Wajib ni pun dia banyak pula. Sebab tu dia wajib dengan istita'ah. Dia gabung. Wajib tapi istita'ah ada ke tidak? Kemampuan tu. Jadi kalau tak ada, hukum wajib tu jadi tak ada. Kita ni ramai mana wajib, tapi kalau kita cukup kita jadi tak wajib. Padahal hukum wajib sudah ada dah. Siapa seru dah lah kena duit tak cukup. Tapi orang kita learn ni dia kata siapa seru tu mana cukup semua duit pun cukup dah baru siapa seru. Itu maksud dia nak ayat fardu. Sebab asalnya pertanyaan orang tanya kalau budak tu boleh pergi, boleh jadi pok dia kaya gini-gini, tapi dia tu tak balik lagi. Ni pakai ibu apa dia bawa gitulah. Lepas tu haji dia lagu mana? Selepas ni dia bincang. Lepas ni dia bincang. Gitulah. Sebab tu dia setengah negara anda tengoklah. Ni sajalah untuk maklumat dah. Bagus juga ni kita tengok. Orang kita dulu ke sistem orang kita dulu pergi haji ni tua dah. Sebab dia buat sesah dan melalui haji tu akhir dah. Tapi setengah-setengah kalau di Indonesia, ada jumpa orang Indonesia, dia apa pelik, dia tanya anda, kenapa orang Melayu Malaysia tua-tua baru kerja haji? Apa muda jarang? Sebab budaya kita. Sebab juga di India. Di India mengikut Maulana Syari, dia kata dia memang dia galak. Dia sebut kadang-kadang dalam khutbah nikah dia sebut honeymoon tu biarlah pergi ke Mekah Madinah masa muda, sebab pergi tua banyak masalah, tubuh tak sihat dah kita kata. Indonesia lama dia ubah tu. Tapi orang kita ni masih tua lagi begitu. Sebenarnya malik muda dia berkait tabung haji lah. Dia gini sebenarnya. Kalau dia gini, anak pun tanya sahabat anak tu tabung haji tu, dia timur masalahnya bila hak daftar tu ramai orang tua, dia kena dahulu orang tua lah. Banyak ke kalau orang hak masa pergi muda dah, lepas tu daftar lagi tua, dia tak akan dapat. Dia akan utamakan orang tak pergi dulu. Jadi kenapa dia utamakan orang tua? Sebab dia tak pergi lagi. Tapi kalau orang tua tu katalah dia nak pergi pula telah umur 90 contoh ataupun 70, masa umur 30 dia pergi dah, dia tidak keutamaan tu. Boleh dia kena tunggu 30 tahun pula boleh pergi. Dia kata mati dia. Tunggu dah. Dia kira gitu. Sebab orang kita dulu dia nak ada kereta dulu, nak ada rumah dulu, bila nikah susah, waktu anak besar baru dia pergi Mekah, style kita dulu. Setengah tu memang tak ada duit pun, dia muda pak tua baru cukup biti. Dia macam-macam lah. Tu. Tapi kalau dia orang Indonesia dia pelik dia sebut anak. Kenapa orang Melayu Indonesia ni tua-tua? Pok dia ramah muda-muda. Kalau kita pergi ke tak? Muda saja. Sebab dia trend dia gitu. Jadi waktu tu bagi anak kalau kita boleh ubah, nak ubah payah juga tu. Payah juga tu.
Baik. Imam Syafi'i kata lagi, dia kata haji itu wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Tak disebut ni. Baligh tu pun wajib dah, tapi kena minta izin. Mana baligh dan berakal. Demikian juga seluruh kewajipan ibadat lain, gitulah juga kena baligh dan berakal. Berakal ni mana tidak cerdik lah, tidak gila, tu makna berakal. Kalau baligh pun tapi tidak berakal, tak boleh. Dan hudud hukum dalam Islam, walaupun ia masih kecil dah bodoh. Jadi seandainya ada anak yang masih kecil tapi sudah baligh, lagu mana masih kecil tapi sudah baligh? Maknanya baligh kalau dalam mazhab Syafi'i kita ni umur 15. Baik, katakanlah umur 12, ada dah umur 12 pun baligh dah. Mimpi kita kata. Kecil lagi tu. Dan berakal. Kemudian dia pergi haji, maka hajinya sah dan tidak perlu diulang bila dia dewasa. Sebab apa? Sebab sudah baligh. Tak perlu ulang dah. Jadi hak tu dah. Hak orang panggil hak sekali, hak wajib tu. Yang demikian itu juga berlaku bagi perempuan. Kalau dia kecil, misalnya perempuan ada kan 10 tahun ada dah nak. 9 pun ada dah. Katakanlah masa tu dia pergi. Cukup sebab dia sudah baligh. Mana kira kewajipan untuk kali pertama sebagai wajib tu sesat. Jadi kewajipan haji itu akan hilang apabila seseorang mengalami cacat mental, yang ini tidak waras, gila lah kita kata. Kerana seluruh kewajipan dalam Islam, mana-mana kewajipan individu dalam Islam ni hanya dibebankan kepada orang yang baligh dan akal. Dia tak sebut baligh, mungkin disebut dah baligh dan berakal. Jadi kalau akal saja, baligh tak ada, tak jadi kok. Dia kena kedua. Sebab tu dia setengah-setengah ulama kata akal ni makna tidak gila, tapi setengah ulama kata tak, kadang-kadang akal tidak hilm, tidak cerdik, tidak rusydah. Tak juga. Khilaf pula situ tu. Khilaf pula. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mana qalam, mana pen lah, mana takdir Tuhan ni orang panggil ketentuan hukum dosa pahala ni, dia angkat daripada 3 orang. Kalau dia buat 3 kelompok ni, kalau dia buat dosa pun Allah tidak kira apa dia. Kalau dia buat pahala pun tak kira. Anak kecil yang belum balik, tak siapa umur, Kelantan panggil tak siapa umur. Orang gila yang tidak sedar, buat gapo pun tak jadi, tidak dikira, pahala pun tak boleh, dosa pun tak boleh. Dan orang yang sedar tidur, siapa dia bangun? Orang tidur misalnya, dia duduk mengopak masa tidur, duduk cerita, tidak dikira dosa. Kena boleh ingat benar lah jenis saya, jenis kecek masa tidur yang dia sebut tu kalu apa dia gagal. Ya orang kecek masa tidur banyak mana cerita pondok, malah nak cerita balu habis orang. Dia cerita ke bini dengar. Dia cerita tu lelaki dia ni kau seorang lagi kat bini, cerita ke kawan tu sama-sama gula kau gagal tak siasat tu kat kawan ni. Tapi biarlah kita kata dosa ke tak. Patuh ada risiko, tu cerita lain. Tapi tak dosa. Misalnya contoh kata masa dia tidur tu dia kata Tuhan 3. Ana rabbukumul ala, dia kata misalnya. Contohnya. Tak apa tu. Sebab tak kira tu. Allah tak kira. Mana Allah nak kira dengan hak khabar molek. Orang yang kadang-kadang waras dan kadang-kadang gila, jenis gila-gila ingat abang tak kata ada kena payah juga nak tentu tu. Bahaya. Bila ingat bahaya. Ni nak tentu bah, jadi masa lagu mana kita kata kita nak hukumkan wajib pada dia. Gila tak wajib, masa dia sedar nak tahu lagu mana. Payah juga tu. Tak apalah hukum mana. Orang yang kadang-kadang waras, kadang-kadang tidak waras, kadang-kadang gila, dia masih wajib melaksanakan haji. Wajib lagi pada dia. Wajib masa mana? Apabila ia melaksanakan haji dalam keadaan waras, maka haji dia sah. Sebab masa dia buat tu dia waras. Ni bukan gila sepenuhnya sepanjang masa. Tapi jika dia melaksanakan haji ketika dia gila, terbukti masa dia tak waras, haji dia tak sah. Dia start tu lagu mana. Seorang yang sudah baik, katakanlah dia duduk tengah haji tak ada sudah, dia jadi gila, maka haji dia kira batal. Mengikut ulama batal, tak jadi. Itu maksudnya. Seseorang yang sudah balik tapi bodoh, siapa bodoh tapi tak cerdik, maka walinya berkewajipan membayar orang dan membiayainya guna membantu orang bodoh tersebut melaksanakan ibadah haji. Ni panggil haji badal ni, haji ganti orang lain buat. Kerana haji itu wajib bagi dia. Apa istilah untuk orang bodoh?
Bodoh ni maksudnya kita kategori dia, contohnya lah. Bodoh ni maknanya dia boleh ditipu oleh orang. Misalnya tipu tu makna tipu mudah-mudah. Lepas tu dia apa dia tak boleh nak harap boleh jadi dia melakukan perkara yang membahayakan diri dia. Dia bodoh. Orang boleh tipu misalnya kalau dia bawa duit pergi Mekah tak. Mudah-mudah ya orang tipu duit dia. Dia tak cerdik. Benda-benda lagu tu. Makna kalau dia gitu bahaya. Makna dia tidak boleh lepas. Tidak boleh berdikari. Itu makna bodoh. Tapi dia ni wajib. Mari kita jumpa lagu ni. Kita mereka dia panggil Safih lah. Safih. Ataupun Sufahat jamak dia Safih. Ada satu lagi. Orang yang boros. Boros tu musrif dia panggil. Musrif. Mubazir adik ke musrif. Ya kerajaan boleh sekap. Tu boleh. Dia panggil orang yang kena hajar. Mahjud dia termasuk mahjur alaih. Dia boroh ni pun dia kena maksud dia begini. Maksud boroh ni kalau kata mahjur alaih dalam kitab fiqh tu misalnya dia tu gila, tu mahjur alaih lah. Lepas tu boroh ni boroh setara mana? Boroh setara mana? Tu benda-benda tak jelas tu. Tapi dia panggil musrif. Habis dana, habis harta. Iyalah dia tu kalau dia tu orang warah, kajian tak boleh mahjur mengikut ulama. Dia cerdik. Cuma jenis gitu. Tentang dia buatkan apa dia. Kena tempat kata benda tu payah kena nilai banyak perkara. Contohlah ni misalnya kita kata tak. Macam tu orang ni main skin cepat kaya. Nak kira lagu mana? Ulama bicara tu dalam fiqh baru tu. Siapa beratus ribu masuk duit tak boleh pun. Bayar satu ya boleh sejuta. Tu nak tu bagian nak tidak bawa bodoh tu orang panggil lagu tu. Habis pitih mana jual harta, jual tanah. Lagu mana? Bagian hak tu lebih patutlah kajian nak mahjur tu. Kajian nak sekat dia tu, harta dia. Boleh. Tapi benda ni dia kena pihak itu report lah, keluarga report lah. Ada peruntuknya. Tapi biasa kalau hak mahjur, hak diterima umum, misalnya kianak yatim tadi. Misalnya bui duit tu, mula-mula nak kenal dunia ni. Dia balik, kemudian mana orang jaga dia tertera nak ui duit ke dia. Bila dia balik pasti dia cerdik nak ui duit ke dia, ulama kata kena ui sikit dulu, tengok lagu mana. Kalau tak boleh dia masih dalam mahjur, kena kawal duit dia, tak boleh lepas dia. Tu makna mahjur. Begitu juga orang gila. Orang gila ataupun orang tak cerdik benar lah sehingga orang boleh manipulasi harta dia. Ni pun kena mahjur juga. Kalau tidak habis gitu ya. Ikut orang ikut suruh saing barang kan, tanahnya banyak. Misalnya orang gila ni jamu nasi arak kau nak ikut kita kan. Misalnya tu maksud tahap tu Safih dia panggil. Mana tak boleh berdikari, tidak warah lah. Tak boleh. Sebab apa orang boleh manipulasi dia. Tu naya ke dia kena tanah banyak dah habis yang begitu. Bui hadiah sikit habis saing. Tepek jari kita tak. Benda-benda gitu dalam agama kita ada. Tapi semua tu perkara tu dia mesti melalui pengesahan. Dia ada pengesahan pula. Bukan boleh main-main ni. Pengesahan. Baik. Cuma dari segi teknik bila nak buat tu kajian tu bukan urusan kita, urusan kajian lah. Tapi setengah ulama kalau tidak kajian pun, kalau lelaki harta ni pemimpin masyarakat setempat boleh dah nak kawal tu. Satu mana pihak otoriti, pihak masyarakat beri otoriti kepada tu email kau misalnya, dia semua ma'ruf. Tu boleh. Cuma di segi pelaksanaan dia, mekanisme yang macam mana nak digunakan mesti telus. Tu ya. Lama kawan ni perginya timuk dia pula duit tu dah. Sebab tu kita dalam kitab fiqh dia kata dia pula tak amanah. Dia pula tak, sebab tu dalam kitab fiqh dia letak atas nama kerajaan, sebab kerajaan ni nak berlaku penyeleweng itu lebih sukar daripada individu. Ada sudut tu pula dikira. Seseorang yang sudah balik tapi bodoh maka wajib walinya, cuba tengok, seorang yang sudah balik tapi tak cerdik, maka walinya berkewajipan membayar orang dan membiayai guna membantu orang bodoh tersebut melaksanakan ibadah haji. Ni yang panggil haji, upah haji lah kita panggil, upah haji. Seseorang wali tidak boleh menyia-nyiakan ibadah orang yang berada di bawah penjagaannya walaupun dia bodoh sekalipun, baik laki-laki dan perempuan. Misalnya kita kata dia bodoh, tak cerdik lah kita kata. Lagu mana? Boleh ke tak kita nak kena kahwin ke juga dia? Memang ulama kata kena kahwin ke? Kecuali kalau dia bodoh ni, bodoh perekat, siapa perekat dia tak boleh. Kalau berkeluarga, dia pun tidak ada nak pada keluarga tu. Lepas tu kalau dia berkeluarga jadi boleh rosak dia punya keluarga dia tu.
Boleh jadi mangsa, istilah mangsa pula perempuan tak boleh lah lagu tu. Kena tengok keadaan lah. Bodoh tu perkat mana. Ada anak kena pun sayang apa ada je gitu. Dia bodoh tapi tanggungjawab ada, cuma tak cerdik lah. Istilah kita ni jadi betul benda kita kata kadang-kadang bodoh. Tu kena nikah. Boleh anak cerdik ke main anak. Ada anak tengok tu memang kita kenal lah, kena kapu anak dibaca. Nikah boleh anak cerdik. Dia ni tubuh ni mabus ni tak agak ni gitu ni bodoh lah. Tapi boleh history pun tidaklah cerdik mana juga. Tak sesuai dengan dia lah. Tapi kok ke mana boleh anak cerdik ngaji. Maksud mesti anak dia. Tu maksud ni wali tak boleh mentaka orang dia anak dia bodoh. Mana dia tak sewi nikah, tak sewi buat haji tak boleh kena bui. Sebab dia sudah siapa umur. Sebab tu dia ada pula dalam kawalan wali dia dan sebagainya. Baik, Imam Syafi'i kata lagi, dia orang ni banyak pendetail lagi. Sebab tu kalau dalam kitab fiqh dia banyak andai-andai lagi. Gini lagu mana. Yang pentingnya bagi anak setakat anak baca, orang-orang yang istilah safih, bodoh ni, dia mesti dalam bentuk kawalan, tak boleh lepas begitu. Kau tidak nanya ke dia. Baik, ya. Kalau dulu dia macam gila lah. Tak kubiarkan. Dia tak ingat bukti lah. Tapi tekuk dia buat molek tu, dia beli di koperasi air gas ni, dia beli di koperasi. Dia banyak ada kantin. Waktu dia gini ya, kalau bahasa kita kat bodoh man, dia kalau selagi siapa mereka tak boleh buat kira langsungnya. Waktu tu memang tak boleh lah. Waktu yang mudahnya. Dia gila ni berat lagi. Gila ni istilah jununul akli ni tak ada akal. Masa tu mengajar kalau kata dia boleh kerja di nilai buri. Kata orang ni bapa dia kerja sini. Dia kerja lain. Dia mengajar. Kalau kaduk kan. Takut jenis tu apa dia? Ingat tak ingat tu ke dia autism? Bukan tak? Tu kan kampung. Tapi duk kerja di labor. Tak ingat. Ingat tu. Yalah dia pergi sebab tu Sani sebut masa ketika dia ingat dia buat sah, tapi bila masa tu jadi lupa gitu. Jadi sebab tu istilah gila tak ingat lain. Tu bukan tak ingat tu. Dia macam celaruna tu tak sah je dia. Tapi kalau dia start masa tu dia buat, masa dia gila tu, masa tak waras dia buat memang tak sah daripada awal lah, dia kira gitu ya. Sebab itulah dalam kisah misalnya kalau kita ambil bab semaya, perbincangan ulama. Ana pun sebenarnya payah juga sebab bila kita pergi ke hospital misalnya, Ana pernah diminta lah. Dia banyak berjasa juga pada Masjid Lundan dulu. Jadi pergi tu tanya doktor macam mana doktor ingat tadi. Doktor kata, dia kata saya pun payah. Tapi dia ni kita sudah boleh sebut dia ni orang panggil ada ketika dia ingat, ada ketika dia tak ingat. Tapi doktor sendiri pun payah masa mana dia tak ingat. Sebab dia pun terlantar dah. Ana kata gini lah, kita pakai kaedah itu. Maknanya mudah lagi. Atau pakcik kenal. Kita suruh dia ambil wudu lalu. Ya mai ya. Tapi kalau kita terkenal dok, lepas tu dia buat masa tu mungkin dia tak ingat. Tu payah tu kalau semaya tak ada tu. Itu ya mudah ya. Lepas tu kita suruh Tuhan. Sebab tak tahu doktor pun tanya. Ana tanya doktor kata kita pun ada payah. Bukan masalah ingatan, masalah ni dalam sebab tak nak mudah nak pakai dah mana kita tanya okey kenal kau ni siapa dia kata kenal maknanya akal masih ada kenal mai wajib tu gitu lah. Tapi kalau dia tak kenal tak ada respon tu mungkin lah. Sebab tu kadang-kadang nak pergi hospital mana di masa duduk Selangor lah, tanya pada ilmu doktornya waktu mana pada ilmu doktor ni dia ni sebenarnya waras. Dia boyak lah respon dia kata. Dia ada respon. Dia sebut tu ke? Kita buat gitu. Sebab tak nama dah gitu. Kenal kan? Misalnya anak dia kenal ke siapa? Dia kata kenal. Kita tolong ambil wudu untuk dia. Mai ya. Sebab anak dia kata kadang-kadang dia tak tahu. Dia kata apa ayat? Kira rakaat pertama. Kita bimbang takut masa tu dia ingat. Sebab ayatnya semaya ni gitu. Jangan bahaya sebenarnya orang sakit ni ingat tengok tak payah. Pakai dok seterusnya. Tak boleh gitu.
Tu dalam kitab mana-mana kata tak boleh gitu. Kecuali terbukti doktor kata dia ni hilang akal sepenuhnya. Tu tak boleh, tak wajib. Baik. Kita tengok lagi, kita ambil sikit lagi, habisin lah. Apabila anak laki-laki yang belum balik dan belum mencapai umur 15, sebab kalau mengikut Imam Syafi'i, kalau tidak mimpi, kalau umur 15 kira cukup umur. Tapi setengah mazhab lain kata 18 macam-macam. Hanafi 18. Kalau kita ni 15. Tapi orang 15 mencapai umur lah. Berarti Imam Syafi'i dia tak sekat, mesti kalau kira cukup tu. Kalau sebelum tu mimpi cukup. Kalau tak mimpi 15 kira cukup juga. Dia kira gitu. Mana dia mengambil kira bakal dia ni yang mimpi tak khabar ke mana. Tak apalah tu 15. Dalam mazhab Syafi'i. Ni maknanya belum balik tu sah. Lepas tu umur pun tak sampai 15 lagi. Melaksanakan ibadah haji lagu mana? Maknanya tak sampai umur. Dan dia pun tak sampai umur 15 lagi. Maksud tak sampai umur tu maknanya tak mimpi basah tu dia panggil. Tu istilah fiqh. Dan dia tak sampai umur 15, tapi dia melaksanakan ibadah haji. Lagu mana hukum dia? Kemudian setelah balik dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dalam hal ini dia belum dianggap menunaikan haji sebagai kewajipan hak mula-mula dalam Islam. Sebab semasa dia mengerjakan haji pada waktu dia belum wajib. Sebab dia tak balik, maknanya tak wajib lagi. Tu. Jadi maknanya katalah dia mengerjakan haji sebelum balik, sempurna molek dia pun faham molek. Tak boleh, dia kena buat pula selepas tu. Hak tadi tu dia tidak jadi wajib tu. Sebab tu ulama dalam mazhab kata boleh ke mak ayah dia. Boleh ke mak ayah dia pahala tu. Gitulah. Jadi makna bila dia sampai balik, dia kena buat pula, ikutlah bila-bila nak buat tu. Tak kira lah tu. Jadi di sini sebabnya ia melaksanakan pada waktu balik melaksanakan. Hal ini seperti keadaan orang yang melaksanakan solat wajib sebelum tiba waktu solat. Misalnya dia sembahyang subuh sebelum masuk waktu subuh, maka solat tersebut tidak boleh menggugur kefarduan sembahyang subuh, tetapi menjadi sunat. Jadi sunat Allah kira sebagai sunat, boleh balik. Apabila seorang kafir yang telah balik melaksanakan ibadah haji, misalnya kafir melaksanakan ibadah haji, kemudian dia masuk Islam, maka hajinya tidak boleh menggugur. Maka haji yang dia buat semasa kafir tu tidaklah menggugurkan kewajipan haji dalam Islam. Kena buat pula selepas tu. Itu maksudnya. Kerana dia melaksanakan ibadat haji pada saat belum masuk Islam. Kan syarat nak buat ibadat kena Islam kan. Ya? Yalah tu orang panggil andaya pekoh lah. Kita kata patuak godio. Andaya pekoh. Katakanlah contoh kita buat andaya lagi. Katakanlah dia ikut mau dia. Anak dia Islam. Mau dia Islam. Dia nak pergi buat juga, dia nak tengok, dia nak belajar. Tak apa, bawa pergi. Lepas tu tak sah tu suruh kira. Tak nak ayat. Tapi kalau lepas tu dia minat Islam, setelah dia buat haji dia minat dia. Kena buat semula haji tak ada baru ni tu. Itulah kita kira andai dia ni bab pek. Kita kata sebut agak dia kafir. Orang kata tu dah tak jadi. Dah. Tak boleh pergi pun kita kata agak dia. Dahlah andai. Tak boleh pergi tu dah onda sakti. Tak dia nak tahu mana kamu ni tidak Islam. Katalah tak ada dalam kenyataan tu lah. Sebab kita Malaysia ni ada tu kan, dia status agama tu dalam IC tu. Katalah semua negara ada ke? Setawanan tidak mesti setawanan, sebab di Malaysia ni ada status agama. Katakanlah kita anda kata tak ada lah. Mana dia tu tidak Islam. Cuma anak dia Islam, dia nak ikut anak dia. Bagi dia nak pergi melancong ya. Tapi dalam Quran tu ada sebut dia. Orang bila lepas penawan motor ni, dia tak benar lagi dah orang kafir masih dalam dia gini waktu dalam konteks lain. Waktu sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah Dr. Ali As-Salabi pula tu dalam kitab sirah. Dia gini maksud Nabi Ta'wi tu nak ayatnya bila Nabi telah berjaya tukar Darul Syirki pada Darul Tauhid, mana kita ada kuasa penuh, kita boleh tentukan. Mana orang kafir tak boleh lagi. Sebelum tu orang kafir urus masjid. Naknya kuasa, tak benar pergi. Nak pergi mengerjakan haji ke dia. Naknya bila kita ada kuasa. Sebab tu bila kita ada kuasa, sesetengah perkara tu kita kena guna kuasa tu.
tu contoh tempat yang tidak boleh bertoleransi. Bukan kata tak boleh masuk masjid orang kafir, nak tawaf tu, nak mengerjakan haji tu, masuk masjid tu boleh orang kafir. Masjid berkhiyat tu orang kafir buat. Oh tu dia pelik tu. Bila sudah dia tak boleh masuk. Masa dia buat boleh. Lepas tu masjid Putrajaya orang kafir masuk cuma kena pakai sopel. Makna masuk tu boleh. Zaman Nabi pun orang kafir delegasi mari jumpa orang Nabi dalam masjid. Jadi hak takwi tadi tu dia urus masjid. So, masa tu mungkin dia urus. Lepas tu tak benar tu pergi tu maknanya nak mengerjakan haji lah. Dia nak masuk nak jumpa keluarga dia, mungkin anak dia dalam masjid, dia yang tidak Islam lagi. Memang biasa sahabat gitu. Dia nak masuk jumpa anak dia boleh, sekadar tak masalah. Itu maksudnya. Orang ada bincang. Bapa apa tu dia sekat-sekat nak bangun Arab ni. Dia banyak gaji orang Filipina. Apa tidak Islam lah? Kalau tidak Islam tu Siapa-siapa tu? tak Islam tu tak boleh lah kalau kerja dengan Saudi. Sebab Saudi kau betul-betul Saudi dia masuk Madinah, masuk Mekah. Dia sebenarnya dia tak ada masalah tu sebenarnya. Dia tak ada masalah. Mana kita kata dia kerja sebagai pramugari, lepas tu kau betul tu nak buti luar Mekah. Mesti dia masuk ke tanah haram. Dia tak ada masalah di segi hukum Islam tu. Dia tak ada masalah, cuma anak pun tak tahulah dia punya polisi kerajaan Saudi tu macam mana. Kalau orang Islam tak benar bagi anak tak nak sabar sebab apa? Kalau kota Airways, kota Airways dia gaji orang Filipina sebab dia banyak gaya boleh orang putih. Iya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak timbul isu buat tu sebenarnya. Boleh. Tak ada gapo. Dia anak-anak faham maksudnya dia masuk tanah haram tu dekat dia tidak orang Islam tu. Tak ada masalah tu sebenarnya. Kalau kita baca hadis tu terdajjal tak boleh masuk tu dajjal lain tu. Dajjal hok ni ramah masuk tu. Pakai dalam Kaabah pun ada dajjal masuk tu. Hok tu lain cerita tu. Hok Nabi kata dajjal tak ada dajjal nu. Hok akhir zaman tu. Hok Nabi kata dia duduk atas bukit. Duduk mata dua. Bukan mata sebutir, mata dua dia rosak sebelah. Dia cabut kornea dia tu dalam syarah. Bukan kata kornea dajjal sini ni dajjal ada cerita ke putih. Dajjal dia dua mata, tu dia tak boleh masuk lain. Dalam hadis sebut dia duduk atas bukit, duduk tengok ke Madinah, tengok Mekah. Tu memang tu lain. Dajjal ada dah lain tu boleh masuk. Bab dajjal tak mesti orang kafir. Dajjal lah ni tak mesti orang kafir. Orang Islam pun ada dajjal. Gitu Baik, okey, kita tengok sikit lagi. Baik. Jadi dia qiyas ke sini mana-mana ibadat hak wajib lah. Misalnya semaya ke, gugur kewajipan dia. Bila mana dia laksanakan di luar waktu. Supaya juga tadi. Dia laksanakan haji di luar waktu wajib. Maknanya wajib ni bila dia balik. Bila dia laksanakan sebelum tu, maknanya tidak terlaksana lagi. Tanggungjawab wajib tu sebenarnya walaupun dia buat. Sebab tu bila sampai waktu balik kena buat semula. Jadi dia qiyas pos maya lah. Pos maya. Jadi hak dia buat tu tidak sia-sia, jadi harus. Jadi sunat lah, mubah, harus, boleh pahala juga. Apabila seorang kafir telah balik harta ni, maka tidak menggugur. Bila dia masuk Islam tak boleh. Tak jadi hak tu. Dia kena buat semula. Gitulah. Jadi perbincangan kita ni perkara awal ni tidak dalam kisah yang kritikal lagi ni. Bagi seterusnya selepas ni kita bincang selepas ni hukum haji wajib bagi anak kecil, hukum haji bagi anak kecil dan hamba. Budak tu hamba maksudnya. Ana ambil sedikit lagi. Baik, cuba kita tengok. Ni kita nak bincang pula secara ringkas hukum haji bagi anak kecil. Anak kecil ni maknanya bukan sekadar tak balik, kecil lagi. Umur berapa kita kata? 3-4 tahun kita kata. Misalnya. Dan hamba. Imam Syafi'i kata anak kecil yang belum balik tidak wajib melaksanakan haji. Begitu juga dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan ni belum balik lah, kecuali ia haid walaupun usianya masih kecil. Mal kecil tu mari haid dah. Atau ia belum haid tapi usianya sudah mencapai 15 tahun. Ni kita bercakap dalam konteks Syafi'i lah, mazhab Syafi'i lah. Dia tak mari haid lagi pun tapi umur 15. Tu kira-kira balik dah kira tu walaupun tak mari haid sebab kira umur 15 tu hak dia. Ataupun dia kecil, misalnya contoh 9 tahun lah mari hid dah, 9 tahun mari hid. Wajib je. Itu maksud dia nya.
Apabila seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah haid bagi perempuan atau sudah ihtilam, mimpi basah, maka wajib mengerjakan haji. Sebab ketiga keadaan tadi, umur 15 tahun, mari haid ni bagi perempuan. Mari haid, lepas tu ihtilam, mimpi ni mimpi basah lah, mimpi kita kata bersetubuh sampai keluar air mani. Tiga keadaan tadi merupakan sebagai tanda perempuan itu sudah balik, maka wajiblah mengerjakan haji bila dia mampu. Apabila dua anak kecil yang belum balik melaksanakan ibadah haji, maka adalah baik dan sah apabila keduanya berakal, tidak gila. Mana sah lah, nak sah bila dia budak kecil tapi dia tak gila, waras, sah haji dia tu bila dia laksanakan betul mengikut prosedur ibadat. Caranya adalah keduanya harus berihram sendiri, tidak diwakilkan. Mana kita kena ajar dia biar dia boleh niat ihram sendiri. Niat ihram sendiri dengan pakai kain, mana dia kena buat sendiri, tidak diwakilkan. Harus berihram sendiri, mana niat dia sendirilah. Dia tu dalam keadaan ihram mesti tu. Kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib dijauhi oleh orang yang sudah dewasa. Sebab Tuhan kata prosedur haji dalam macam mana. Jika keduanya mampu melakukan kewajipan dalam haji, maka keduanya harus melakukannya berdasarkan petunjuk daripada orang lain. Sebab tu anak kata di bawah bimbingan itu. Tokai budak nak ingat awak 13 kara dak. Payah juga. Kena bimbing, bapak kena bimbing, nak susah tu. Kalau dia langgar tu tak boleh. Tak boleh gerak pokok. Semua sekali. Kena tahu lah. Sebab tu kata kena bawah bimbing. Kita kau tengok ke anak game ramai benar. Kalau orang luar Malaysia lah ramai benar kecil-kecil tu. Pakai kain ihram pun letak pokai tu. Biasa orang Melayu kita tempat jarang jumpa kecil gitu dah. 2 tahun, 3 tahun. Ngopok dia jauh dah kecil-kecil pun. Apabila keduanya tidak mampu melaksanakan suatu amalan dalam haji, maka boleh diwakil kepada orang lain walaupun berupa salat 2 rakaat di maqam Ibrahim setelah tawaf. Termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan, boleh wakil. Upah boleh. Kena ingatlah ni anda sebut dalam mazhab Syafi'i, setengah ulama kata tak boleh, mana tak layak tu kau setara tu. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i bayar ke mazhab Syafi'i dah. Makna wakil ni boleh wakil. Mana orang tak mampu, dia boleh buat cuma waktu betul. Tak mampu dia boleh wakil. Ada istilah wakalah di situ. Boleh wakil. Hak ni budak begitu juga. Patut kata tu wakil lagu mana? Orang tolak. Itu maksudnya. Tolak atas kursi roda. Mana dia bukan tawaf sendiri, tu orang lain je tolak. Dia tu gerak tu dia jadi maf'ul, tidak jadi fa'il. Dan naik skuter. Skuter tak kira tu. Tapi skuter tu dia buat sendiri. Kalau dia sendiri tu, ni dia orang tolak kursi roda. Tak apa, boleh. Tu. Sebabnya kalau mengikut ulama, maknanya wakil kita kata dia tak buat langsung, tak boleh sebab tu rukun tu. Mana tak jadi ya dia tahu. Tapi ada pendapat kata okey, sebab lain dia boleh buat, kebetulan masa tu tak boleh. Misalnya apabila ada orang bertanya, bolehkah orang lain solat 5 waktu untuk anak kecil? Kami jawab tidak boleh. Tu tak boleh. Tak boleh. Tapi untuk haji ni boleh. Solat tak boleh. Padahal kita kata haji pun tidak wajib lagi. Tapi boleh. Semaya tak boleh. Semaya tak boleh nak wakil. Tak perlu pun. Muka semaya ni bagi hari ya. Ni gi sana tu. Waktu tu ya haji ni. Tak ada orang kata kalau kita nak suruh anak kita semaya dia umur 5 tahun, kita suruh orang lain semaya. Tak perlu bagi lagu tu. Tak perlu. Jika mereka bertanya lagi, apa bezanya solat 5 waktu dengan solat 2 rakaat selepas tawaf? Kami jawab, sebab solat dia panggil apa? Solat sunat lah. Solat sunat lepas tawaf tu kan? Lepas tawaf kan? Solat sunat di maqam Ibrahim tu. Tu sunat tu. Tak buat pun tak apa tu. Tak apalah. Apa beza solat 5 waktu dengan solat 2 rakaat? Sebab kalau mengikut ulama, solat 2 rakaat tu boleh wakil bagi budak. Kayak budak, anak kita kecil. Lepas tu, lepas tawaf tu, 7 keliling tu, kita suruh orang lain wakil ke semaya untuk anak kita. Boleh. Mengikut fiqh. Apa pula semaya 5 waktu tak boleh? Kalau ada orang tanya gitu, jawab dia solat 2 rakaat setelah tawaf lah termasuk amalan dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana tawaf. Kita kata wajib ke semaya 2 rakaat? Wajib ke? Sunat.
Dalam mazhab Syafi'i mana ni ana pun tak itu. Solat 2 rakaat setelah tawaf adalah termasuk amalan haji yang wajib dilakukan sebagaimana tawaf. Ana rasa bukan wajib sini, bukan makna wajib tu ni. Dia hak tu tak ada kata wajib tu. Nama sunat tu. No, kayak selepas tu kayak di Makkah Ibrahim tu, nama sunat. Ya, di Makkah Ibrahim tu. Sunat ya. Tapi hak tu dia berkait dengan hak wajib haji tu lah. Kalau tak ada wajib haji, tak ada sunat tu. Ana segi tu maksud dia tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i mana ada sunat, mana-mana pun memang hak tu bukan wajib. Baik, tak apa, gitu maksudnya. Wukuh, melempar jemurah dan lain-lain. Pelik sikit ni. No, memang tidak wajib, memang sunatnya. Dalam hadis pun sebut sunatnya. Tapi bagi anaknya hak ni sebab dia mengiringi haji tu, sebab dia package dalam package haji lah, kita ke gitu maksud dia tu. Jadi kalau tak buat tu tak ada lah kelebihan tu. Dah hak tu kena buat situ, tak boleh buat lain. Itu maksud dia tu, kenapa haji tu. Kalau kita faham wajib, berat lalu tu ramai benar tak ramai benar tak buat ni, memang ramai pun tak buat pun. Hal ini tidak sama dengan kewajipan di luar ibadah haji yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sedangkan kewajipan di dalam haji boleh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan satu ni main sunat, nama pun sunat, kita pun tak pernah buat sebagai wajib tu. Baik, apabila mereka bertanya, adakah perbezaan lain selain dari haid itu? Kami jawab ya, iaitu seorang perempuan yang sudah haid lalu melaksanakan haji dan umrah, maka dia harus mengqadha solat 2 rakaat setelah waktu tawaf. Tapi dia tidak mengqadha solat di waktu yang ditinggalkan selama haid. Ni dia kira begini ni. Dia kira maknanya 2 tu dia bukan orang panggil pun macam mukammil kepada haji lah. Sebab dia selepas adanya 2 tu selepas tawaf. Kita pergi situ pun kalau tidak tawaf dia tak ada tu. Dia tak ada. Dia untuk tawaf. Selepas tawaf sunat tu, sebab tu nama kan solat sunat apa ni selepas tawaf tu. Niat pun gitu. Gitulah maksud dia. Ada pun hujah atau dalil dah ini adalah bahawa Rasulullah SAW memberi izin pada seorang untuk menghajikan orang lain. Inilah antara hak badan haji lah ni. Tak apalah, belum ni khilaf lah. Belum ni khilaf. Cuba kita perhati molek. Hak ni upah haji. Cuba baik. Hak ni berkait dengan orang umum kau, berkait dengan ibu bapa anak lagu mana. Cuba kita tengok. Perhati hari ni. Imam Syafi'i kata daripada Ibnu Abbas misalnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qafala falamma kana birrawha laqiya rakban fasallama alaihim faqala manil qaum qalu al muslimun famanil qaum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'at ilaihim ra'atun sabiyyah laha min mahaffatin faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaka ajrun. Bahawa Nabi SAW bersama satu kafilah, lalu ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Rauha, beliau bertemu dengan serombongan orang yang berkenderaan. Kemudian beliau memberikan salam kepada mereka dan bertanya, kamu ni dari pihak mana, puak mana, kabilah mana kamu ni? Mereka jawab dari kaum muslimin. Lalu seorang perempuan dari kaum tersebut mengangkat anak kecilnya dari gendongan. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi anak kecil ni? Dia jawab, ya, dan pahalanya untukmu. Mana hak dia buat tu, anak dia buat haji tu sama dia tu, pahala tu boleh dia. Baik, katakanlah kita tak setengok ni, kita nak tengok hadis lain. Kalau Nabi suruh anak tu buat haji untuk mak dia tu, ada riwayat tu kan. Itu antara hak badan haji juga tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hak tu untuk anak dengan mak, orang panggil ibu bapa dengan anak. Orang lain suku sakak tu khilaf lah, aku mana khilaf, tak usah itu khilaf lah. Jadi hak tempat kita duk pakar ni termasuk dalam khilaf bab fiqh. Tu dalil dia je, boleh. Boleh. Anak tidak lebih bicara tentang penipuan lagu mana. Kadang-kadang seorang tu dia niat 5 orang, banyak 5 kali boleh duit dia. Lagu mana? Dah katakanlah hebat 5,000 lah badan haji dah. Dia buat untuk 5 orang lalu, boleh ke tak lagu tu? Boleh. Lepas tu nipu lah panggil. Memang ada pun. Ada pun waktu jadi geger tu. Artinya dia kalau seorang lah. Tapi dah kalau 5,000 dah berapa? Dah 25,000. Dia buat lah. Orang lain tak tahu, kau ni tak tahu, 5 orang tak tahu. Dosa dia. Kita kata haji tu dia hak nombor 1 sekali, wukuf dia Arafah. Jadi nak buat berapa kali?
Tak lah tu je. Tu ya jadi timur masalah ya dia pakai niat 55. Waktu main media ni tak bertanggungjawab ada berlaku gitu. Anak tahu anak pergi penipu lah. Dia nak duit lah. Dia tok lepas ni cari makan juga. Yang baru ni ada ke dalam Tipu isu tak? dan TV pun ni. Ambil salah nama, dia ambil gambar lain, lepas tu kata nama dia orang gambar. Orang lain pula gambar. Nipu dosa lah tu ni. Baik, dia gini asasnya badan haji ni memang ada dalam khilaf ulama lah, boleh buat lah. Tapi hak paling afdalnya bagi anaknya kalau anak tu buat untuk mak dia lah. Hak tu paling molek. Hak tu tak ada khilaf. Gitu lah. Sebenarnya hak kita bincang ni mana sangat ringkas lah. Tapi mana pun asasnya gitulah. Baik, kita berhenti setakat tu. Jadi untuk minggu depan kita kesambung pula izin untuk melaksanakan haji bagi seorang budak. Seorang budak izin. Budak ni mana hamba. Tuan dia izin, tak apalah mu nak pergi haji pergi, aku izin kamu. Dia hanya hamba. Sebab dia tak boleh pergi mengikut mereka kalau tuan dia tak izin. Tapi dia boleh pergi. Okay, wallahu alam. Mana? Tak boleh tu mana boleh. Tak boleh. Tu masalah timur berat sangat. Tak boleh. Ada orang boleh